Boleh buka kamera. Boleh dengar suara tak? Boleh dengar suara Boleh. tak? Okey. Buka kamera. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, amin, amin ya rabbal alamin. Cikgu tengok kehadiran dulu. Adila datang? Datang. Okey, Rohana datang? Datang. Amira datang? Okey, bagus ya semua datang dan dapat hadir ke kelas pada hari ini. Okey. Rasanya kita dah boleh start kelas. Semua dah ready? Dah, cikgu. Okey, cikgu share screen dulu. Semua boleh nampak tak? Boleh. Okey. Hari ini kita akan belajar RBT tingkatan 2 dengan topik yang berbeza daripada topik minggu lepas. Boleh nampak skrin? Boleh. Okey. Cikgu nak, sebelum kita mulakan topik ni, cikgu nak kamu pilih kad A atau B atau C atau D. Setiap orang pilih satu. Okey, dah ke belum? Dah. Okey. Okey, siapakah pemegang kad A? Saya cikgu Rohana. Okey, Rohana, boleh bagi tahu cikgu secara detail apa yang kamu lihat di dalam gambar cikgu paparkan kat slide Canva ni? Gambar palsu, cikgu. Ada gambar palsu. Selain tu? Dalam cawan. Okey. Biasa tak tengok gambar palsu macam ni? Biasa. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Pemegang kad B. Siapakah pemegang kad B? Saya cikgu Adila. Okey, Adila. Apa yang awak nampak? Saya nampak 2 ekor ikan emas Okey, di dalam terdapat akuarium yang kecil. betul. Terdapat 2 ekor ikan emas di dalam akuarium yang kecil. Okey, kat rumah kamu ada ke 2 ekor ikan emas dalam akuarium yang kecil? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Kad C. Siapakah pemegang kad C? Saya juga, cikgu. Oh, awak juga. Boleh? Okey. Saya nampak ada tanaman. Okey, tanaman. Tanaman itu merupakan sayuran. Sayuran tumbuh-tumbuhan. Sayur apa tu?
Sayur salad. Salad. Okey, betul. Okey, seterusnya yang terakhir. Kad D. Siapakah pemegang kad D? Boleh bagi tahu cikgu apa yang kamu lihat di dalam gambar itu secara detail? Cikgu Amira. Kad ini menunjukkan akuarium yang berukuran saiz besar dan menunjukkan haiwan eksotik iaitu ikan dan ada banyak terumbu karang. Okey, sangat tepat. Sangat detail. Okey. Besar kan akuarium tu? Okey. Jadi setelah melihat keempat-empat gambar dan menganalisis gambar-gambar keempat-empat itu, jadi kamu bertiga boleh bagi tahu cikgu tak apakah topik pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini? Sistem aquaponik. Betul, betul semua. Kita akan belajar tajuk 2.5 reka bentuk sistem aquaponik. Okey, di mana cikgu hari ini akan cover 2.5.1 lah. Maksud aquaponik dan menerangkan reka bentuk aquaponik. Okey. Sebelum cikgu nak bagi tahu tunjuk video selepas ni, cikgu nak kamu fokus berikan tumpuan lah sebab cikgu akan tanya soalan berkaitan dengan video yang berdurasi pendek ini. Okey, 1, 2, 3. Get ready. Okey, video pun telah tamat. Jadi siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu? Kamu boleh terangkan tak apa maksud video tersebut? Apa yang kamu rasa kamu faham? Apa yang kamu rasa kamu nampak? Boleh kamu terangkan ke cikgu? Ada seorang lelaki yang dah berumur, dia menguruskan ladang tumbuhan dengan dia punya ikan. Betul. Jadi cikgu pun dah tak payah terangkan lagi sebab kita akan cikgu akan terangkan lebih lanjut apa itu sistem aquaponik lah. Okey. Sebab video tadi pun dah terangkan. Okey, dalam pembelajaran ni kita akan dapat 3 objektif. Di akhir bab, kamu semua akan dapat menyatakan maksud reka bentuk sistem aquaponik. Yang kedua, kamu semua dapat menerangkan reka bentuk sistem aquaponik. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan reka bentuk sistem aquaponik. Jadi ada beberapa objektif lah yang kita akan dapat dalam tajuk ini. Okey. Apa itu aquaponik? Okey. Kita nak tahu maksud apa tu aquaponik kan? Kita dah tengok video, dah tengok gambar. Jadi cikgu akan explain apa itu aquaponik yang sebenar. Okey, aquaponik ialah aquaponik adalah gambar tu. Gambar apa tu? So, 2 orang pemuda menguruskan ternakan ikan. Satu lagi gambar adalah gambar tanaman di dalam tanaman yang ditanam di dalam beberapa paip. Jadi cikgu terangkan aquaponik ni ialah sistem aquaculture yang digabung dengan sistem hidroponik. Jadi sistem aquaculture ni kan semua kita nampaklah dekat gambar tu sendiri dah menunjukkan sistem aquaculture, iaitu sistem ternakan ikan di dalam kolam ataupun mana-mana tempat lah kan. Secara macam ni, kalau ni besar-besar kan, ikannya banyak. Manakala hidroponik pula ialah tanaman sayur-sayuran ataupun tumbuhan yang ditanam tanpa medium tanah. Jadi kedua-dua ini aquaculture tambah dengan hidroponik jadilah aquaponik. Boleh faham semua? Boleh. Okay. Seterusnya
Ini adalah beberapa sistem aquaponik. Ada 3 gambar yang cikgu sediakan. Selain itu kamu boleh search lah dekat Google. Ada banyak. Ini salah satunya. Ini yang lebih eksklusif. Yang pertama ni. Yang kedua ini menggunakan batang pipe dan akuarium. Dan yang seterusnya adalah secara ringkas lah. Pasu dan akuarium kecil digabungkan bersama. Okey. Cantik kan? Okey, terdapat juga 3 unsur dalam sistem aquaponik. Yang paling penting ni adalah 3 unsur ni lah. Yang pertama, ikan. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, bakteria. Kalau tak ada 3-3 ni, tak jadilah sistem aquaponik. Sebab kurang satu, betul tak? Jadi setiap 3-3 ni kena ada lah dalam 3 unsur ni kena ada dalam sistem aquaponik. Dan baru kita buat design ke bentuk aquaponik. Kita nak buat macam mana kan? Okey, gabungan ketiga-tiga ini, ada siapa-siapa yang tahu tak apakah istilah yang sesuai untuk gabungan ketiga-tiga ini? Symbiosis mutualism. Betul tu Amira. Symbiosis mutualism. Symbiosis mutualism adalah dikaitkan dengan ikan, tumbuh-tumbuhan, bakteria. Okey, tumbuh-tumbuhan dan bakteria. Kenapa ketiga-tiga ini berkait rapat? Kerana mereka membutuhkan antara satu sama lain. So kalau tak ada satu boleh kata cukup ke untuk aquaponik? Tak cukup kan? Okey. Tujuan aquaponik. Kenapa kena buat aquaponik? Bagus ke? Ada kelebihan ke? Okey, kita tengok ya. Kat sini ada 4 tujuan aquaponik. Dapat mengekalkan kualiti air, mengurangkan kadar amonia, menjimatkan ruang dan menghasilkan 2 jenis makanan secara serentak. Keempat-empat ini, tujuan aquaponik ini adalah berkait rapat dengan sistem aquaponik yang cikgu akan terangkan sebentar lagi. Sebagai contoh, cikgu bagi menjimatkan ruang. Desain yang sistem aquaponik gunakan adalah desain yang sangat inovatif lah. Sangat baru. Jadi kita dapat juga tujuan yang keempat ini. Setelah itu menghasilkan 2 makanan serentak, iaitu ikan dan sayuran. Tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya. Sistem kitaran aquaponik. Okey, ini yang paling penting. Cikgu nak explain. Okey, ini ada. Okey, tak apa. Okey, dalam gambar ni kita akan nampak satu sistem aquaponik yang jelas sebab dia betul-betul nampak kan. Bukan illustration 2D. Okey. Dekat sini kamu akan nampak ada ikan, ada pipe, ada pump kat bawah tu. Ada tanaman, manakala ada air mengalir di bawah ini. Okey. Selepas itu cikgu akan bagi tahulah flow dia. Okey. Mula-mula ikan, sistem aquaponik ni mula-mula sekali ikan akan makan. Lalu ikan itu akan membuang sisa makanan. Okey, dia akan membuang pup lah Siapa tak tahu pup kan? Okey. Bila haiwan tu dah makan, dia mengeluarkan pup, dia akan menghasilkan amonia. Amonia tu bahan sisa terbuang tu. Lalu bakteria akan dipam ke atas. Dan pokok ini akan menjadikan amonia itu ataupun bakteria itu akan memberi tumbuhan itu baja. Jadi pokok dapat nutrien dan zat. Lalu oksigen serta air yang bebas daripada amonia akan keluar daripada saluran air di bawah ini. Jadi ikan akan mendapat air yang bebas amonia. Okey. Secara ringkas ni cikgu akan tunjuklah lakaran 2 ini, 2 dimensi ni. Okey, kita nampak ikan tu dapat makanan. Lepas tu dia keluarkan amonia. Kemudian amonia itu dipam ke atas. Bakteria pula akan menukarkan ianya kepada nitrat. Dan pokok mengubahnya sebagai
bebas daripada amonia. Ikan pun dapat air bersih. Dan ini beberapa lah dakaran 2 dimensi. Okey, aquaponik terdapat 2 jenis, iaitu secara takungan dan kitaran. Okey, yang pertama takungan. Okey, secara takungan ni kita boleh lihat bekas dia hanya satu. Yang dia gabung. Jadi akar dia itu akan terendam dengan air akuarium tersebut. Jadi kita akan belajar nanti apa kelebihan dan kelemahannya. Okey, yang kitaran pula dia akan berbeza bekasnya itu. Pasu itu dengan akuarium itu. Okey? Jadi kamu boleh baca kat sini, media tanaman yang digunakan hidrogen, kerikil dan media lain. Kamu juga boleh dapat tahu kelebihan. Kelebihan dia adalah dapat menyediakan oksigen untuk tanaman lebih menjamin. Dan kedua, membuat tanaman lebih sihat dan mengurangi risiko busuk akar. Okey, reka bentuk sistem aquaponik. Ini yang kita tunggu-tunggu Macam mana nak buat reka bentuk sistem aquaponik? Kita dah belajar sistem dia. Okey, macam mana kita nak buat? Di sini. Ada 3 sistem. Sistem raft, sistem EBB and flow dan sistem NFT. Ada 3 model aquaponik. Okey, kita akan belajar satu-satu. Yang pertama, tanaman ini akan diletakkan terus macam tadilah. Macam takungan yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, terus di atas permukaan sehingga akar terendam di dalam air. Kelebihannya akar tumbuhan boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara langsung. Jadi amonia tu akan diserap secara langsung lah oleh akar pokok tersebut dan tumbuhan lebih cepat tumbuh berbanding dengan sistem lain. Ini lepas tu sistem EBB and flow. Sistem EBB and flow ni disediakan apa tu orang panggil ni loceng sifon. Okey, ia berfungsi untuk sistem pasang surut. Sistem ini menggunakan loceng sifon. Okey, loceng sifon ini dapat mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi penanaman. Maksudnya bila air itu dah penuh dekat pasu tu, air tu akan air yang bersih akan turun semula kepada ikan tu. Jadi amonia ni dekat pump ni. Dia pump dulu pagi penuh. So loceng sifon tu akan jadikan sistem pasang surut. Keluarkan air yang bersih. So ingat ya, ada loceng sifon. Sistem NFT pula. Sistem NFT ni, ini ikan, amonia diserap naik ke atas. Kemudian disengitkan pasu ini. Pasu ini akan airnya mengalir sendiri. Okey, tidak menggunakan loceng sifon. Dan air juga tidak terendam dengan ikan lah. Akar tidak terendam dengan air ikan. Berbeza dengan 2 sistem yang tadi. Okey, cikgu nak bagi aktiviti sikit. Sekejap ya. Cikgu rasa cikgu teruskan dulu. Boleh nampak tak? Okey. Perbandingan 3 sistem aquaponik. Yang pertama, beza raft, EBB and flow dan NFT adalah dari segi inilah penambahan jisim tumbuhan. Raft mendapat tempat yang baik, manakala NFT sederhana dan yang paling bagus ialah EBB and flow yang menggunakan sistem pasang surut. Pertumbuhan bebas tumbuhan, maksudnya pertumbuhan bebas tumbuhan ni, tumbuhan bebas lah untuk tumbuh. Raft juga mendapat tahap baik, NFT tahap baik, manakala terbaik sekali cemerlang EBB and flow. Oksigen terlarut penggantian air kondeksian. Okey, air cukup oksigen tak? Tiga-tiganya hampir sama. Manakala ikan, nisbah penukaran makanan kadar pertumbuhan tertentu juga hampir sama ketiga-tiga. Praktis pengukuhan. Jadi kamu boleh buka Jamboard. Cikgu bagi link.
Boleh tengok chat. Sekejap. Okey. Semua dah masuk? Dah. Okey. Okey. Tajuk pada hari ini kan aquaponik. Jadi cikgu akan bertanyakanlah kepada kamu macam mana proses aquaponik. Jadi kamu boleh tulis kat situ. Sebagai contoh cikgu tunjuk. Kamu tekan teks. Okey. Tulis. Ikan. Ikan buat apa? Mengeluarkan apa? Okey, kamu boleh terus tulis type. Kamu labelkan data-datanya. Kamu tekan teks saja. Tekan teks. Okey, cikgu bagi ikan. Bagi apa? Bakteria. Boleh tak tekan teks? Tumbuhan. Okey, boleh buat? Boleh. Okey, betul. Okey, rasanya dah cukup masa. Okey, rasanya dah cukup. Cikgu akan tanyalah secara ringkas. Okey. Cikgu siapa boleh bagi tahu cikgu apakah proses yang dilakukan, apakah proses yang terjadi apabila aquaponik ini dilaksanakan? Okay, siapa-siapa boleh start dulu? Ikan mengeluarkan amonia. Okey, ikan tu mengeluarkan amonia. Amonia tu apa? Antara bahan tinja daripada Ah, ikan. bahan terbuang. Okey, sisa makanan daripada ikan. Okey. Okey, seterusnya apakah yang berlaku? Seterusnya dia diserap oleh tanaman. Okey, seterusnya? Dan mengeluarkan air yang bebas daripada amonia untuk ikan. Betul. So kamu semua dah faham. Okay, so cikgu akan teruskanlah. Well done. Kita practice pula. Gunakan quizzes. Okay, cikgu bagi link.
Boleh masuk tak? Semua boleh masuk? Boleh. Boleh Boleh. tak? Boleh tak? Okay, ada Amira, ada Luana. Boleh. Boleh eh? Okay dah, cukup orang. Okay, Amira dah siap. Lagi 2 orang. Okay, Wan Adila di atas Wana. Okay, Wana dapat tempat pertama. Semuanya dah siap. Dan yang Wan Adila dapat tempat pertama. Semuanya menjawab dengan baik. Dapat 100%. So, kita tengok soalannya. Okay. Bagus ya semua. So, cikgu stop share. Okay, teruskan dengan ni lah. Nampak tak cikgu share? Nampak. Okay. So, well done semua. Okay, dalam topik ini, apa yang kamu dapat fahami dalam semasa cikgu ajar topik ini? Apa yang kamu dapat kaitkan dengan kehidupan seharian kamu? Dan apa yang kamu dapat aplikasikan dalam kehidupan kamu ataupun di dalam sekolah ke, kan? Okay. Ketiga-tiga pelajar sila bagi respon. Kemudahan aquaponik dalam perindustrian. Betul. Macam tadi kita nampak tujuan aquaponik kan. Dapat apa? Menjimatkan ruang, dapat menghasilkan dua makanan kan. Dua hasil lah dalam satu masa. Lagi apa? Rana ke? Tadi Adila jawab. Dapat menjimatkan masa manusia. Dapat menjimatkan masa, dapat meringankan beban, kan? Dapat menghasilkan hasil yang lebih banyak, kan? Macam orang-orang luar negara. Tapi dekat Malaysia pun ada yang dah bermula lah menggunakan sistem aquaponik. Okey, seterusnya siapa lagi? Manusia jadi makin kreatif. Betul. Manusia akan menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan reka bentuk aquaponik yang lebih baru. Jadi saya rasa semua pun dah faham. Okey, hari ini cikgu akan bagi kerja rumah. Pelajar perlu membina peta minda berkaitan aliran proses reka bentuk aquaponik secara manual menggunakan kertas A4 dan marker yang pelajar sedia ada. Jadi jangan membazir ya, jangan beli marker baru sebab cikgu nak awak lebih kreatif. Macam mana nak buat peta minda tu nampak cantik? Pakai highlighter ke, pakai crayon ke, kan? Okey, kalau boleh cikgu nak kamu detailkan apakah prosesnya. Okey? Okay, itu saja saya rasa. Terima kasih semua. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada cikgu. Cikgu. Saya tamatkan pembelajaran kita pada hari ini, pada waktu sekarang. Terima kasih kerana hadir dan menumpukan perhatian yang sepenuhnya kepada saya. Setiap kekurangan cikgu nak minta maaf. Okey, saya rasa semua pun memberikan tumpuan yang sangat baik. Ya, respon yang sangat baik. Okey, saya minta maaf lah jika ada kekurangan.
Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Bye.